Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan selamanya, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan segala perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita nikmat ini, maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga dengan nikmat-nikmat ini kita terus menerus menjalankan segala perintah-perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan-kebaikan, Allah SWT permudahkan segala urusan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita sambung lagi kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, pada muka surat 35. Masih lagi menceritakan tentang peringkat ilmu dan ma'rifat. Sebelum ni kita ada membahaskan, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya bukan sahaja kita perlu mengetahui tentang ilmu zahir, bahkan kita perlu juga mengetahui tentang ilmu batin. Bukan hanya kita perlu hanya ibadat zahir kita tunaikan solat kita tunaikan puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan kita juga perlu untuk menunaikan ibadat batin kita, iaitu keikhlasan kita, ketakwaan kita, sabarnya kita, ikhlasnya kita. Apa sahaja yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu batin ini juga, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang penting, adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menuntut daripada kita untuk menunaikannya. Contoh dia macam tawakal. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bertawakal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah Subhanahu wa taala maka bertawakallah kamu sekiranya kamu ni orang yang beriman. Syukur juga Allah Subhanahu wa taala tuntut di dalam Al-Quran, iaitu amalan batin, washkurunillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kamu kepadanya kamu beribadat. Orang yang mana beribadat, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mensyukuri akan nikmat itu. Tanda orang yang mana syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan beribadat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan batin. Begitu juga dengan sabar.
Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah SWT berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Hendaklah kamu bersabar wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah orang-orang golongan yang mungkar, dan tiada berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Allah Ta'ala perintahkan bersabar. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya kita bertakwa. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan dia jalan-jalan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki daripada jalan yang mana dia tidak sangka-sangka. Maka tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, banyak lagi hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengukuhkan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan batin ini. Sabar, ikhlas, kan? Ikhlas, ada hadis yang banyak. Bertawakal, bersyukur. Ini semua ada hadis-hadis yang menunjuk, ada hadis, ada ayat Al-Quran yang mana meminta supaya kita ada amalan batin ini. Maka oleh kerana itu persoalannya, mengapa manusia hari ini hanya menerima perintah-perintah zahir tanpa menerima perintah-perintah batin? Kalau solat ada ayat Al-Qurannya, ada hadisnya, puasa ada Al-Quran dan hadisnya, zakat ada ayat Al-Quran, ada hadisnya, haji pun ada Al-Quran dan hadisnya, ada perintahnya, bermakna kita wajib untuk melakukannya, kita wajib untuk menunaikannya. Begitu juga dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan ibadat-ibadat batin ini. Kan, puasa, zakat, kan, sifat-sifat mahmudah ini perlu diusahakan. Padahal semuanya adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan, apabila adanya perintah Allah, maka perlu dijalankan. Walaupun perintah itu adalah perintah sunat sekalipun. Kan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak menyempurnakan, nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, maka kita perlu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perintah-perintah ibadat batin ni, hakikatnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dia adalah perintah yang mesti dilakukan. Satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala akan dapat sampai kepada tahap kehambaan pada Allah Subhanahu wa taala apabila dia bukan menyempurnakan ibadat-ibadat zahir. Dia bukan hanya menyempurnakan solatnya, dia bukan hanya menyempurnakan zakatnya, dia bukan hanya menyempurnakan puasa hajinya, bahkan dia menyempurna juga kan sifat-sifat dalamannya, keikhlasannya, ketakwaannya, kesabarannya, kesyukurannya. Satu orang hamba apabila dia merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan buat ibadat ini dengan bersungguh-sungguh. Satu orang hamba apabila dia rasa ikhlas, buatkan ikhlas pada Allah Taala, dia menunaikan ibadat ini, maka dia akan buatkan ibadat ni hanya kerana Allah. Bila satu orang hamba ada rasa kesabaran dalam menunaikan ibadat, maka dia akan buat ni dengan penuh sempurna. Bila satu orang hamba yang mana bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tahu dengan jalan takwa ini adalah jalan paling selamat, maka dia akan menyempurnakan ibadatnya. Dia akan lihat angkah ibadat ni macam mana dia akan sempurnakan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah diuji dengan berbagai-bagai perkara. Kan? Macam-macam ujian yang mana menimpa kita, macam-macam perkara yang menimpa kita. Adakah kita sedar bahawasanya apabila kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat? Hari ini oleh kerana kurangnya kefahaman kita, kurangnya pemahaman kita terhadap ibadat batin ini, kita beranggap
bahwasanya bila kita menunaikan ibadat zahir ni hanya sesuatu perkara yang hanya logik, hanya sesuatu perkara, oh ini hanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, oh ini hanya kita perlu lakukannya kerana ini perintah Allah. Tetapi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sedar bila kita sedar dengan kita ada ibadat batin ini, kita sedar bahawasanya ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada rasa syukur, kita ada rasa takwa, kita ada rasa yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa sahaja yang berlaku pada diri kita, kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan segera untuk cari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang berlaku pada diri kita. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang hamba apabila dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan dia letakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang segala-galanya, maka dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan segala-galanya. Dan apabila hamba ni kembali balik pada Allah, dia merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan selesaikannya. Ini apabila satu orang hamba dia yakin, satu orang hamba ada ikhlas, satu orang hamba ada bersyukur, satu orang hamba yang bertakwa, dia akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ramai orang yang mana melupakan ibadat batin ini kerana apa? Kerana ada sifatnya hubbud dunya, ada sifatnya cintakan kepada dunia. Jadi kita lihat bila ibadat ada cintanya dunia, bila ada rasa cintanya kepada dunia ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa sayangkan kepada dunia ni. Kita akan nampak dunia ni lah segala-galanya kepada kita, sehingga kan kita telah meninggalkan amalan-amalan, sehingga kan kita telah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, perlu kita mengetahui ilmu ni, perlu untuk kita mempelajarinya, perlu untuk kita mendalaminya supaya kita selamat dengan keadaan hubbud dunia tersebut. Kita perlukan dunia, benar, tak salah untuk kita memerlukan dunia. Kita perlukan rumah, kita perlukan kenderaan, kita perlukan makan, minum, tidur dan sebagainya. Ini dunia, perkara-perkara yang mana kita perlukan, kan? Perlukan dengan pekerjaan, perlu, tetapi bukan menjadikannya seumpama satu kecintaan sehingga kita takut untuk meninggalkannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 contoh. Dan daripada pandemik COVID-19 hari ini, dan semalam pula kes 1,700, banyak, makin naik. Dan dekat Sabah saja dah 1,000 lebih. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dengar kes yang begini, ramai pihak-pihak lebih kepada penekanan kepada jaga SOP, jaga SOP, jaga SOP. Benar, kan? Itu ikhtiar kita, itulah usaha kita untuk kita jaga, untuk kita menjaga diri kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ingati segala-gala yang datang ini adalah daripada Allah. Ramai yang sakit, ramai yang meninggal, ramai yang mana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala bukan hanya sekadar sakit, bahkan jatuh ekonomi merundum. Dekat Sabah sana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, ada orang yang mana mencari-cari makanan, tak sampai lagi makanan pada mereka. Contoh, tak mustahil juga berlaku pada kita di sini, kan? Kalau kita kena macam mana di sana, makanan tak sampai. Bukan semua orang yang akan dapat makanan, bukan semua orang akan dapat bantuan, kan? Banyak tempat-tempat ditutup. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kata banyak dah
banyak kemudahan-kemudahan yang ada. Kita kata ada banyak kemudahan, mungkin semua saluran boleh sampai. Ada kemungkinan juga tak boleh sampai. Ada kemungkinan juga tak boleh sampai. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, zahir hakikatnya tuan-tuan, apabila kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan pintu-pintu bantuan. Sebab apa? Sebab kita kembali pada Allah. Hari ini oleh kerana kita terlupa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hebat, Allah Subhanahu Wa Taala maha melakukan segala-galanya, maka kita lupa untuk minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlupa. Kita hanya minta bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala bila keadaan kita betul-betul dah tersesak, dah tak ada apa-apa. Kita lihat keadaan-keadaan sekeliling kita tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadikanlah dia sebagai iktibar. Kan benar kita ikut jaga SOP, kan, jarakkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, sering membasuh tangan. Ini semua usaha kita, ikhtiar kita. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mendalami tentang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala beri lagi kita peluang ni. Masjid-masjid, surau-surau, guru-guru, ustaz-ustaz masih lagi dapat mengajar, menyampaikan ilmu. Kita pun dapat lagi nak dengar. Itu banyak lagi saluran-saluran boleh nak dengar. Kerana itu kita ambil peluang untuk mendalami perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita ingati, bukan hanya kita nak tahu perintah-perintah yang zahir juga, hanya perintah zahir. Bahkan perlu juga kita mengetahui tentang perintah-perintah batin, yang mana bila kita faham keadaan ini tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan segera kembali pada Allah. Kita tak akan panik. Tapi oleh kerana kelemahan kita, kita tahu dah perintah Allah, kita tahu solat, kita tahu puasa, zakat dan haji, ini kita tahu. Tapi kita tak berkeyakinan. Kerana apa? Kita tak mendalami dalam ibadat batin ni, keikhlasan, takwa, sabar ni, kita tak mendalaminya. Maka bila berlaku ujian kepada kita, kita beranggap bahawa perintah Allah SWT ni hanya sekadar perintah yang wajib dilakukan, tanpa kita yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat membantu kita. Kerana apa? Kerana kurangnya ilmu, kefahaman kita terhadap Allah, terhadap ilmu batin ini. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu kita lebih takutkan kematian. Kan? Kita lebih takutkan kematian kerana kita kita rasa mati itu adalah kegagalan bagi kita. Seorang mukmin apabila dia kenal Allah, dia jalankan perintah Allah, dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan ujian, dia tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan segala-galanya, maka dia akan usaha dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan usaha melakukan perkara-perkara, dia akan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan dia yakin dengan perintah Allah SWT ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan kejayaan, Allah SWT akan bukakan bantuan. Tadi yang saya baca dalam satu ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan jalan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rezeki daripada jalan-jalan yang tak disangka. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita risau rezeki kita tak sampai. Kita risau kedai-kedai, pejabat-pejabat, apa perkara-perkara, urusan-urusan kita tergendala kerana berhadapan dengan pandemik ini. Tetapi kita lupa untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kita kata tak sampai bantuan, kita akan salahkan pihak itu, kita akan salahkan pihak ini, ni sebab inilah, sebab orang tu, sebab orang ni. Mula kita salahkan. Tetapi kita tidak salahkan diri kita yang mana terlupa untuk kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya adalah kita kembali balik pada Allah. Dan sebabnya kenapa kita tak kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana apa? Kurangnya ilmu kita terhadap Allah, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
hasil hasutan orang-orang yang meremehkan dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yang mana Al-Quran menyebutkan nurul hikmah atau huda, serta orang-orang yang mengejar ilmu-ilmu yang haram kerana mengejar kesenangan dunia ialah kehancuran yang pasti. Ini keadaan kita. Bila kita tiada ni ilmu tentang ilmu batin, kita tidak tahu tentang ilmu batin, bagaimana ibadat batin, maka mulalah kita akan menghancurkan diri kita. Kita anggap perkara ni remeh. Tak perlu pun kita tahu tentang keikhlasan, tak perlu pun kita tahu tentang kesabaran, tak perlu pun kita tahu tentang kesyukuran, tak perlu pun kita tahu tentang ketakwaan. Maka keadaan tu membawa kita kepada kehancuran. Sebab tu saya kata, kan, sebab tu apa yang dikatakan oleh pengarang, hubbud dunya, cinta kepada dunia ini telah menyelumungi kita sehingga kan kita anggap kematian itu adalah kegagalan. Orang mukmin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu dia nampak Allah, apa sahaja keadaannya, apa sahaja cara dia, apa sahaja langkah dia akan memberi dia kemenangan. Walaupun katanya akhirnya dia mati sekalipun. Tapi orang mukmin tak akan gagal. Orang mukmin akan berjaya. Sebab apa? Orang mukmin dia sentiasa kembali pada Allah. Kematian bukan segala-galanya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala. Bahkan kematian itulah akan menjadi permulaan kepadanya. Satu orang mukmin, bila dia orang mukmin, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dia yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan, janji daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian adalah merupakan satu jalan permulaan kebahagiaan untuknya. Sebaliknya, satu orang yang mana dia tak yakin pada Allah, dia tak yakin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia leka dengan dunia dia, maka kematian adalah permulaan kegagalan. Kematian adalah permulaan kesengsaraan untuk dia. Kesengsaraan untuk dia. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu tidak dapat tidak kita kena kembali pada Allah. Jagakan diri betul. Dalam masa yang sama kita kena dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dengan takwa ini Allah SWT akan bantu kita. Takwa ini Allah SWT akan bantu kita. Takwa bukan hanya bermakna takut. Kita faham bila makna takut sahaja, bila makna takwa sahaja bermakna takut pada Allah Taala. Itu salah satu daripada makna takwa. Dan pada makna takwa juga, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mendekatkan diri pada Allah. Hamba, kalau dengan makhluk, bila kita kata kita takut, kita kena lari daripada makhluk tersebut. Dengan singa misalnya, kita kata takut dengan singa, kita kena lari daripada singa. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita takut, kita bertakwa, maka kita kena dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, mereka mengaku sebagai mereka ni orang golongan yang paling hampir, aulia, orang yang mana hampir dengan Allah. Kan? Orang-orang yang mana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku mereka ni keturunan mereka adalah keturunan nabi-nabi, lahirnya nabi-nabi daripada keturunan mereka. Orang Yahudi berdebat dengan baginda, mereka tak nak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mahu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena beranggapan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan golongan mereka, bukan orang di kalangan orang Yahudi. Sombong, mereka kata tengok kami ni golongan aulia, orang yang hebat, golongan yang mana lahirnya nabi-nabi daripada keturunan kami. Maka Allah SWT perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cabar orang Yahudi itu sendiri. Pergi cabar orang Yahudi ni, tengok adakah benar mereka ni, adakah benar mereka ni aulia. Dalam Al-Quran Allah Taala ceritakan, kan, suruh perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cabar orang Yahudi. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk cabar orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, sekiranya kamu menyangka, kamu mendakwa kamu ni adalah orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, aulia, orang yang hampir, tak seperti mana orang lain, maka inginkanlah kematian.
Kalau betul kamu ni orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, maka ingatkanlah kematian sekiranya kamu benar. Sekiranya kamu benar. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamas aydihim, dan mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian dengan sebab kerosakan, bima qaddamas aydihim, dengan sebab kerosakan yang telah mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kerosakan mereka? Kerosakan yang mereka lakukan, banyak kerosakan orang Yahudi buat. Dan antara perkara yang menyebabkan mereka melakukan kerosakan itu, tuan-tuan, adalah kerana apa? Kerana cintanya mereka kepada dunia. Cinta kepada dunia. Dan perkara ini tak mustahil berlaku pada kita. Pada kita umat yang sekarang. Pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kita yang mana jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh daripada peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah ataupun ujian ini juga berlaku pada kita. Kan, cinta dunia. Dan kita boleh lihat apabila Allah Taala uji kita dengan pandemik ini, kita lebih risaukan dunia kita berbanding akhirat kita. Kita lebih risaukan kehidupan dunia kita, bagaimana kita nak makan, bagaimana kita nak hidup, bagaimana kita nak memperolehi wang ringgit, sehingga kan kita lupa bagaimana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya kata tadi, tuan-tuan, tak salah untuk kita perlukan pekerjaan, tak salah untuk kita ada kediaman, tak salah untuk kita ada kenderaan, tak salah kita ada makanan, kita perlukan makanan. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, keadaan itu telah menjadi masalah apabila kita telah mencintai dunia ni lebih, sehinggakan kita lupa yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, yang mana kita perlu dahulukan perintahnya. Dunia ini adalah satu keperluan, bukanlah satu kepentingan. Satu keperluan yang mana perlu untuk kita lakukan, bukanlah satu kepentingan yang mana kita mesti lakukan, mesti dapat. Kalau tak ada kita akan gagal. Tak. Dia adalah satu keperluan. Akhirat adalah satu kepentingan, bukan satu keperluan. Akhirat adalah satu perkara yang mana mesti kita buat. Solat umpamanya, tuan-tuan, macam mana pun keadaan satu orang, selagi mana dia sedar, selagi mana dia berakal, dia baligh, dia wajib untuk menunaikannya. Tak ada penguzuran pada dia. Walaupun dia tak sihat sekalipun, sakit, dia tak boleh bangun, tak boleh berjalan, dia perlu solat. Dia wajib untuk solat. Dia perlu tunaikan. Kalau dia tak boleh tunaikan sekarang, dia kena qada balik, kena buat balik, perlu digantikan balik. Ni solat. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat. Hari ini dia dah mampu dah bayar zakat, esok-esok tengok-tengok dia lupa bayar zakat, tengok-tengok dia tak mampu, dia berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali balik bayar balik zakat. Begitu juga dengan haji, umrah. Kan, satu orang dia dah mampu, dia tunaikan haji, dia patutnya dah boleh dah nak tunaikan haji, dia dah boleh dah nak mengerjakan haji. Kan, ada amount yang cukup, dan dia punya keperluan dia pun dah cukup, dah boleh dah selesai dah daripada nak menunaikan keperluan dia. Kan? Tapi dia tidak tunaikan haji misalnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tanpa ada apa-apa keuzuran. Tiba-tiba amount itu, keperluan, kemampuan dia hilang. Dia wajib untuk menggantikan balik hajinya. Dah boleh dah hari ini nak tunaikan haji dalam sekitar 20,000, 10,000 kalau ikutkan subsidi kerajaan. Ada 20,000 dia dah boleh dah selesaikan. Maknanya 20,000 tu dengan tambah dengan duit belanja dia. Banyak tu 10,000 ada duit belanja. Ataupun dia dah boleh dah nak pergi haji swasta contoh dia. Ada 40 ke 50,000 dan dia tak ada pun masalah, tak ada pun keperluan-keperluan lain, tak ada lagi keperluan-keperluan lain yang mana menghalang dia. Dah boleh ada kesihatan yang sempurna, ada wang yang cukup. Tetapi kena pula, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, dia pergi pula tempat-tempat lain, boleh pula pergi tempat lain, haji dia tak tunaikan lagi. Maka orang yang macam ini, tuan-tuan, dia berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma perlu faham, wajibnya haji ni, tuan-tuan, adalah tempoh dia sehingga kematian. Bila dia berdosa, bila dia mati tanpa menunaikan haji, baru dia berdosa kewajipan tersebut. Selagi mana dia hidup, dia hanya kena tunaikan, wajib untuk tunaikan, dah wajib. Haji,
Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, haji dan umrah ini dia apabila kita tidak tunaikannya, kita tak terus berdosa. Dah mampu tapi tidak tunaikannya, dia adalah bertempuh dan tunggu sehingga kematian. Kalau tidak ditunaikan barulah kita akan berdosa. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini kenapa kita membelakangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita tidak percaya dengan Allah. Kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan dunia kita lebih berkepentingan. Kan? Dah ada kemampuan tapi kita dahulukan dunia kita. Kan? Akhirnya menjadikan kita ni tidak mampu untuk melakukannya. Dah waktu solat dah ni, kita alasankan darurat. Sekarang ni darurat, tak boleh nak solat. Kan? Darurat pun kita perlu solat tuan-tuan. Kalau keadaan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita tak ada air, dia darurat lah tu. Tak ada air. Tak ada air lah, tak perlu solat, kita kata. Tak. Dalam syariat tetap ada jalan bagaimana nak tunaikan solat. Kita cari tanah, bertayamum. Tanah pun tak ada. Kan tempat kering sangat. Tak ada tanah pun. Tanah pun tak ada. Tanah pun tak ada. Saya sekarang ni dekat atas flat Ustaz, tak sempat nak semayang. Kan flat saya 8 jam, 12 jam. Lama. Saya tak boleh nak semayang. Kiblat pun tak tahu kat mana. Tuan-tuan, keadaan begitu pun kita kena solat. Kena tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada alasan darurat. Tak ada alasan ini kita tak boleh nak solat, kita boleh tinggalkan solat. Dalam mazhab kita tuan-tuan, kita ada solat solat hormat waktu. Kan solat hormat waktu. Macam mana solat hormat waktu? Dalam keadaan kalau tak ada apa-apa, maknanya ni darurat, memang tak boleh nak solat dah. Dalam penjara misalnya, dalam penjara, dia duduk dalam penjara, memang tak ada tanah, tak ada air, nak solat tak tahu pun kiblat macam mana, dia kena solat juga. Solat apa yang boleh, kan sekarang ni waktu solat, dia kena tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, kena solat. Walaupun dia tak dapat nak ambil wuduk, walaupun dia tak dapat nak bertaharah, dia perlu solat untuk menghormati waktu tersebut. Kemudian dia wajib untuk qada'nya. Cuma tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia wajib untuk mengqada'kannya, tetapi tuntutan dia tidak seberat seperti mana orang yang tak solat langsung. Kan? Kalau orang tak solat, wajib qada'nya, dan dia kalau tak qada' juga berdosa. Kan? Dia telah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kalau satu orang bila dia dah hormat waktu, dia dah solat dah, dia solat dalam keadaan menghormati waktu, dalam keadaan tak cukup, tak sempurna. Dalam flat sekalipun tuan-tuan, flat ni kalau saya bangun kat pergi tempat yang ruang yang agak besar tadi tu, saya nak pergi semayang, nanti kan orang kru-kru tak bagi kita semayang kat dalam tu, pramugari tak bagi kita semayang, tak bagi kita solat. Kan saya pun tak tahu kiblat, macam mana nak buat? Solat sahaja, duduk-duduk tu kita solat. Nak ambil air lebih-lebih tuan-tuan pun tak boleh sangat. Kan kalau kita tak biasa, kalau kita biasa ambil air sikit-sikit tak apa, kadang-kadang kita tak biasa nak ambil air, kan masuk dalam tandas ramai pula tu, kan sampai nak habis waktu. Jadi keadaan tu banyak perkara-perkara yang kita kena tahu macam mana perjalanan safar kita. Jadi macam mana nak solat? Solat je kat kerusi kita. Kan solat macam mana yang boleh nak berdiri, tak boleh nak berdiri, tempat sempit. Kan tak boleh nak rukuk dengan sempurna, tak boleh nak sujud dengan sempurna. Jadi kita perlu solat. Solat juga sebagai menghormati waktu tersebut, dan bila kita sampai ke destinasi kita, maka kita qada' balik solat tersebut. Cuma kalau kita terlupa qada', kita tak berdosa. Ini beza dia. Kalau solat yang mana kita tinggalkan terus, kalau kita tak qada', kita berdosa. Berbeza dengan solat hormat waktu. Ini beza, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia kita terlupa, kita boleh tinggalkan, tak apa, kita boleh tangguhkan. Kan kalau dulu-dulu tak silap saya tuan-tuan, kalau kita dengar khutbah dululah, khutbah Jumaat dulu, sekarang ni kurang dah dengar. Dan dulu-dulu selalu kita dengar tuan-tuan, kalau biarlah kita carilah dunia, kita bekerjalah dengan kerja dunia ni seolah-olah kita hidup 100 tahun lagi. Maknanya kita boleh lagi nak tanggung-tanggung lagi. Hari ni tak ada, hari ni tak dapat, esok boleh cuba lagi, esok tak dapat, nanti kita boleh usaha lagi. Itu maksudnya 100 tahun. Tapi kita beribadatlah, kita beramallah, tunaikanlah perintah Allah SWT seolah-olah hari ini sahaja tinggal untuk kita. Maknanya kita tak ada masa untuk kita tangguh-tangguh. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, cuma keadaan kita hari ini telah terbalik. Kita beranggapan bahawasanya dunia ni perlu kita segerakan, dunia ni perlu kita segerakan, akhirat ni tak apa, tangguh-tangguh, ada darurat kita boleh ketepikan. Ini salah.
Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Taala, maaf saya sentuh begini tuan-tuan. Kan hari ini kita anggap masjid ni, Masjid Surau ni adalah satu tempat tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kepentingan. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Taala, Masjid Surau ni seperti mana pentingnya hospital untuk orang-orang yang mana bermasalah, orang yang sakit zahir dia, begitulah juga masjid ni perlu untuk orang-orang yang bermasalah sakit batin. Rumah kan ada, rumah kan kita boleh nak beribadat, dekat rumah kan kita boleh juga nak beribadat pada Allah Taala, betul? Kenapa kita tidak kata kat rumah kan orang boleh nak berubat, kat rumah pun orang boleh nak pergi berubat. Maaf, saya bagi contoh satu, misalnya bila keadaan pandemik hari ini, kita kata kuarantin dekat rumah, ramai di antara kita tuan-tuan, ramai di antara kita tidak percaya, kita tidak boleh nak percaya. Boleh ke dia nak kuarantin kat rumah? Kalau kuarantin kat rumah, dia akan betul-betul jaga. Tengok-tengok dia keluar juga pakai gelang merah kan, pakai gelang-gelang tu dia keluar juga, dia tak kuarantin pun dekat rumah. Itu dunia tu. Dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik kan, dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, kita pun tak boleh, kita boleh nampak orang bila suruh dia berjaga diri dia dekat rumah saja semata-mata, maka dia tak boleh jaga, dia kena duduk dekat dengan tempat yang khas, perlu dikawal, perlu diletakkan dalam pemeriksaan, perlu dilihat. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, begitulah fungsi masjid surau, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita anggap sebagai bila keadaan pandemik ini, kita kata ini darurat, maka perlu ditutupnya masjid dan surau ini kan, dengan alasan, berbagai alasan, takut nanti kan ada kluster tu, ada kluster ni, takut berjangkit. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi jangkitan kan, mana-mana tempat pun Allah Taala boleh nak kenakan jangkitan. Di rumah pun Allah Taala boleh bagi kita kena jangkit. Kadang-kadang kita tak pergi pun tempat-tempat tu, tengok-tengok orang rumah kita yang kena, orang dekat rumah kita yang kena, bukan daripada masjid kita kena, bukan daripada tempat lain kita kena, daripada rumah. Mana pun tempat tak selamat, cuma mengurangkan risiko kan. Cuma tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Taala, kalau kita yakin, kalau kita tahu masjid dan surau ini adalah tempat yang paling selamat, pasti kita akan kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala, percaya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita keselamatan. Untuk beribadat, kita tak boleh beribadat di rumah semata-mata kan, kita tak boleh nak berpada kat rumah boleh nak beribadat, kat rumah boleh nak baca Al-Quran, kat rumah boleh kita nak tawajuh. Tak sama apabila kita gunakan masjid, kita kembali kepada masjid, kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita lebih tumpuan. Masjid lebih lagi tumpuan. Masjid ni suasana ibadat, masjid ni suasana malaikat, masjid ni lah tempat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, tempat yang Allah taala letakkan kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena mempertahankan masjid kita untuk terus dapat kita beribadat. Tak sama kita berjemaah di rumah berbanding berjemaah di masjid. Bukan maksudnya kita kata mempertahankan kita perlu lawan pada pihak-pihak tertentu, tidak tuan-tuan. Tapi maksud kita mempertahankan ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena bawa lagi jemaah-jemaah yang lain datang solat berjemaah. Bawa lagi ahli-ahli karyah kita, bawa lagi jiran-jiran tetangga kita. Jangan takut untuk datang ke masjid. Jangan takut untuk datang ke masjid. Jangan jadikan alasan kerana akan pandemik ini maka kita tinggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah adanya susunan aturnya, bagaimana cara-cara untuk kita jalankan perintah-perintah Allah Taala di masjid, bagaimana SOP yang telah ditetapkan. Maka kita jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tinggalkan terus. Kan? Hari ini kenapa kita tinggalkan perintah Allah? Kerana kita takut. Kerana kita takutkan dunia kita, kita takutkan kita dijangkiti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kerana kita pertahankan, jalankan lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, ramaikan lagi ahli karya, sentiasa kita beramal, tambahkan lagi kita ketakwaan, tambahkan lagi ketakwaan. Percayalah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan bantuan dia. Dan juga kalau kita lagi tutup-tutupkan, tuan-tuan sendiri boleh tengok ada setengah tempat, saya tengok kat Kuantan, kat Pahang ni, masya-Allah kan, Allah Taala mudahkan. Ahli-ahli AJK kita lihat banyak-banyak masjid, mudah saja kan, boleh dia tak berkira sangat nak ikut SOP, boleh nak jalan kan. Ada orang ni lebih kurang dia boleh nak jalan, insya-Allah selagi mana kita jaga elok-elok kita akan selamat insya-Allah. Tapi ada tempat-tempat tuan-tuan, ada tempat-tempat yang mana terlalu syadid, terlalu keras. Oh ni tak ada, tak boleh semayang. Oh ni tak ada, tak boleh semayang. Kat dalam ni pun tak boleh semayang, kat luar pun tak boleh, pergi semayang atas jalan. Tuan-tuan apa jadi?
tempat-tempat yang macam itu Allah SWT masih uji lagi. Tempat-tempat yang sebegitu Allah SWT masih uji lagi. Alasan dia takut dengan makhluk, kan dia lupa yang Allah SWT dia Maha Kuasa, maka Allah SWT ujikan dia dengan makhluk. Tapi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah SWT, kalau kita yakin yang Allah SWT ini melakukan segala-galanya, insya-Allah makhluk ni Allah SWT akan selesaikan, kan? Allah SWT sendiri akan selesaikan. Wahai orang-orang yang menginginkan petunjuk dan kebenaran, tidakkah kalian takut menjadi perosak kerana hanya mementingkan sembahyang, puasa dan sebagainya, tetapi meninggalkan kewajipan bertawakal? Jika demikian, apa yang kalian kerjakan tidak ada ertinya, bahkan kalian akan tenggelam dalam perbuatan maksiat seperti riak dan takabur, atau yang semuanya itu menyebabkan kalian masuk neraka. Tahu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, ini natijah kesan. Walaupun satu orang itu solat, walaupun satu orang mengerjakan haji, puasa, zakat, kan, kalau keadaan begitu pun dia meninggalkan perintah Allah Taala yang batin, dia meninggalkan ibadat yang batin, boleh merosakkan diri dia, lagi-lagi apabila kita ni mengutamakan dunia kita. Satu orang yang mana dia beribadat itu pun dengan keadaan dia mengurang ibadat zahir ni, dia tunaikan, dia dapat tunaikan, tetapi dia membelakangkan ibadat batin, kat situ pun akan membawa kerosakan. Ni lagi-lagilah kalau kita hanya mengutamakan dunia kita, lagi-lagi akan rosak. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Taala, pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi untuk kita mendalami lagi, untuk kita lebih tahu dan kita lebih mendalamkan perintah, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berusaha untuk dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan urusan kita. Sejengkal kita dekat dengan Allah, sedepa kita dekat dengan Allah Taala, lagi hampir lagi. Berjalan kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berlari Allah SWT menghampiri kita. Allah Taala ni lebih cepat. Tuan-tuan, kalau kita tahu betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan pernah putus daripada rahmat Allah SWT. Tuan-tuan, kalau kita tahu betapa makbulnya doa kita ni, tuan-tuan, bila kita berdoa pada Allah Taala, Allah Taala dengar doa kita. Apa sahaja doa kita Allah Taala dengar, selagi mana kita tak putus asa. Selagi mana kita tak putus asa, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, Allah Taala akan dengar, Allah Taala akan beri. Tapi hari ini sebab apa? Tak nampak. Sebab tak dapat, maka kita tinggalkan berdoa pada Allah Taala, kita putus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rugi adalah kita. Tuan-tuan, kalau kita dengar, kita lihat betapa rahmatnya Allah Taala, walaupun dia dah masuk neraka. Satu orang hamba Allah Taala ni dah masuk neraka dah. Masuk neraka. Ada dua orang hamba Allah. Satu kisah dalam riwayatkan dari kisah riwayat dalam kitab Jami' Tirmizi. Nabi SAW ceritakan, ada dua orang ahli neraka ni, dia menjerit, berteriak. Allah Taala tahu sebab apa dia teriak, tapi Allah Taala saja perintahkan malaikat neraka, dan malaikat Malik bagi panggil dua orang ni. Sebab apa dia menjerit, dan Allah Taala panggil. Bila dua orang ni dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tanya, kenapa kamu menjerit? Allah Taala Maha mengetahui, tapi saja tanya, sebab apa kamu menjerit? Maka dua orang ni jawab, ya Allah, kami menjerit kerana kami ingin minta supaya engkau beri tumpuan kepada kami, engkau beri rahmat kepada kami. Ni ahli neraka ni tuan-tuan, bukan ahli syurga, ahli neraka. Supaya engkau beri tumpuan kepada kami, engkau beri tumpuan kepada kami, merahmati kami. Maka Allah Taala kata apa dia? Baik, kalau kamu nak rahmat aku, kamu kembali balik dalam neraka. Mana rahmat aku akan bersama kamu apabila kamu kembali ke dalam neraka. Maka yang seorang, dia dua-dua ni pergi sampailah tepi neraka, yang seorang terus terjun dalam neraka. Tak apa, dia terjun dalam neraka tanpa dia berfikiran panjang. Tanpa dia fikir panjang, dia masuk terus dalam neraka. Yang seorang lagi, bila dah sampai kat tebing tu, dia tengok, dia pusing balik belakang, tengok balik Allah Taala. Dan dia tunggu. Allah Taala tanya, kenapa kamu tak terjun macam kawan kamu? Dia jawab, ya Allah, harapan aku, kalau engkau dah keluarkan aku daripada neraka, engkau tak kembalikan balik aku ke dalam neraka. Harapan aku, bila engkau dah keluarkan aku daripada neraka, engkau tidak akan kembalikan balik aku ke dalam neraka. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Taala, lalu apa Allah Taala kata? Maka harapan kamu seperti mana yang kau harap.
Bukan yang tadi, yang mengharap tadi sahaja yang Allah Ta'ala akan berikan harapannya, tak akan kembalikan ke neraka. Bahkan yang terjun terus tadi tu, kawan ni yang terus terjun tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kedua-duanya ke dalam syurga. Ulama kata apa dia tuan-tuan? Ni dua benda, dua perkara dalam kunci asas yang perlu ada pada kita, iaitu ada harap dan lagi satu ada ketaatan. Bila kita ada taat, satu orang hamba ni tadi, dia sebab dia taat dengan perintah Allah. Dulu kat dunia dia tak pernah taat kepada Allah, tapi bila dekat akhirat tu, bila Allah Ta'ala dah keluarkan dia daripada neraka, dia Allah Ta'ala perintahkan dia masuk dalam neraka, dia taat tanpa dia fikiran panjang, tanpa dia fikir panjang, dia masuk, dia ikut dia perintah Allah SWT, dia taat. Kan Allah Ta'ala kata, rahmat aku bila kamu masuk balik ke dalam neraka, dia taat dengan perintah Allah. Maka apa yang Allah Ta'ala jadikan? Allah Ta'ala keluarkan dia daripada neraka dan masukkan dia dalam syurga. Yang seorang lagi, kan, dia nak taat perintah Allah, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi harap pada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia harap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa jadi? Orang yang macam ni pun Allah Ta'ala ampun dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Ni tuan-tuan ahli neraka. Kita ni belum lagi masuk neraka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih beri lagi kita peluang. Salah ke kita untuk taat pada perintah Allah? Salah ke untuk kita terus mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab tu tuan-tuan, jangan kita putus rahmat, jangan kita putus harapan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sentiasa dengar doa hamba-hamba ni selagi mana hamba-hamba ini tidak putus harapan pada Allah SWT. Sahabat-sahabat tanya, macam mana dikatakan putus harapan pada Nabi SAW? Macam mana orang tu dikatakan putus harapan? Nabi SAW jawab, orang yang putus harapan ni macam mana? Dia dah doa, dia kata, ya Allah, aku dah doa. Kata, kenapa tak doa dah? Aku dah doa. Tapi Allah Ta'ala tak bagi-bagi juga. Aku tak nak doa dah. Ni orang mana putus harapan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang Allah Ta'ala masih uji kita lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih uji kita, kan? Tak salah untuk kita terus mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak salah untuk kita terus berdoa pada Allah Ta'ala. Ada lagi kisah dalam Bukhari, semalam baru baca, kan, kisah lebih kurang Allah Ta'ala keluarkan ramai daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ni akan keluar. Allah Ta'ala ni maha adil. Dulu selalu kalau saya cerita, kalau kita jangan minta keadilan daripada Allah Ta'ala. Sebab apa kita risau dengan kita minta keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita takut kalau kita minta keadilan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kira kita, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga dengan keadilanmu. Kita kata macam itu. Bila keadaan kita berkira-kira macam ini, yang kita mintakan keadilan Allah, Allah Ta'ala kata, tak apa, okey, boleh. Kalau kamu nakkan keadilan, aku kira. Kan, tengok-tengok sebelah biji mata ni hanya boleh bayar 80 tahun sahaja ibadat. Contoh. Selama ni ibadat kamu boleh hanya bayar sebelah biji mata. Kita takut dengan keadilan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila kita baca lagi hadis baginda Nabi SAW, rupa-rupanya kita ni tuan-tuan perlukan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perlukan rahmat Allah dan kita juga perlukan keadilan Allah. Tuan-tuan, satu janji yang Allah Ta'ala buat, apabila kita tunaikan solat, kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah solat, kita sempurnakan perintah solat ini, rukun-rukunnya, kefarduannya kita sempurnakan, janji Allah SWT tidak akan mengazab kita. Mudah tak mudah ni hidup kita ni tuan-tuan, kita janji jaga solat dia, kan? Itu sebab kan ni dalam Mishkat ada disebutkan, bila kita jaga solat, kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan, janjinya apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengazab kita. Tak ada perkara yang boleh mewajibkan Allah SWT. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu zat yang maha menyempurnakan janji. Dia akan sempurnakan janji dia. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu jangan kita putus harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita putus harap. Kita sentiasa berdoa hari ini, walaupun Allah SWT telah beri kita keselamatan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi berikan kita kemudahan, terus kita berdoa, terus kita bersolat, kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab ni pentingnya ilmu, pentingnya ketakwaan. Dekat dalam syurga nanti, bila akhirat nanti tuan-tuan, ada hamba Allah Ta'ala yang akhir kali keluar syurga, keluar daripada neraka. Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga. Mula-mula dia kata, ya Allah, keluarkan aku daripada neraka. Allah Ta'ala kata, boleh. Itu saja ke kamu minta? Ya, itu saja aku minta. Tiba-tiba Allah SWT bagi haruman syurga. Dia kata, ya Allah, aku nak tengok, aku nak bau haruman ni daripada mana? Allah Ta'ala kata, itu saja kamu minta? Ya, itu sahaja. Allah Ta'ala kata, tadi kamu kata tadi dah cukup ya, dia nak keluar daripada neraka je, sekarang kau nak minta pula bau harum syurga, kan?
Tapi Allah Taala biarkan terus bagi dia duduk depan syurga, depan pintu syurga. Allah Taala bila duduk depan pintu syurga, dia kata, dia nampak pula apa yang kat dalam syurga. Ya Allah, bagilah aku masuk dalam syurga. Tadi kamu kata tadi nak minta duduk apa? Pergi kat mana tempat bau tu? Kenapa sekarang nak minta masuk syurga juga? Ya Allah, aku harap nak masuk lagi. Nak cuba nak tengok dalam. Kan? Itu saja ke kamu minta? Itu sahaja. Dah masuk dalam syurga, tuan-tuan. Dah masuk dalam syurga, dia kata, ya Allah, aku tak nak keluar dah daripada syurga. Tadi kamu kata tak nak minta itu sahaja. Kenapa sekarang ni kamu minta tak nak keluar? Kan? Ya Allah, aku harap untuk terus dalam syurga. Ni Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dialog ni, tuan-tuan, dalam Bukhari, ada ceritanya dalam Bukhari. Kan? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lihat, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, satu zat yang maha adil, satu zat yang maha rahim, maha rahmat. Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, satu keadilan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan hamba-Nya terus terseksa kerana ada satu kalimah yang ada dalam dirinya. Hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, orang yang macam ini, keadilan Allah, Allah Taala akan keluarkan dia daripada neraka. Sebab tu kenapa kita nak beranggapan orang yang mana ada melakukan kesalahan-kesalahan ni satu orang berdosa besar, satu orang yang mana tak ada rahmat pada Allah SWT, sedangkan dia ni masih ada peluang untuk dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala, apa khulasah dia? Kerana itu perlunya kepada ilmu, perlunya kita kepada pengetahuan bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada pengetahuan, maka kita akan lebih dekat lagi pada Allah Taala. Kita tahu tentang ketakwaan, kita tahu tentang keikhlasan, kita tahu tentang kesabaran, kita tahu tentang kesyukuran, maka kita akan lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan putus harap. Kita tak pernah putus asa dengan mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan segala urusan kita. Jadi, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah SWT, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.